Cuba tuan-puan bayangkan, bangun pukul 4:30 pagi, paling lewat pun bangun pukul 5 pagi, solat sunat tahajud, sebelum tu solat sunat wudu, solat sunat tahajud, ya, istighfar kepada Allah. Dan kita tahu iman kita lemah, iman kita tak teguh, iman kita tak kuat, ya, lalu kita memperbaharuinya dengan zikrullah, la ilaha illallah. Cuba bayangkan dulu sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, betapa indahnya permulaan hari-hari kita. Kereta tak boleh jalan tuan-puan, tak isi minyak, betul tak? Katalah kereta paling hebat lah. Apa dia contoh kereta paling hebat? Jenama apa? Cuba cerita sikit orang Sungai Buloh. Apa nama? Lamborghini. Ada pakai ke? RM1 harga dia. Lamborghini. Lagi kereta apa? Porsche. Lagi? Apa nama? Mercedes. Lagi? Ferrari. Kalau tak ada minyak, boleh jalan tak? Kan ada pula yang jawab hybrid, Ustazah, hybrid. Aduh, lah ya. Tak apalah, kita ambil yang minyak lah, ya. Kalau tak ada minyak, boleh jalan tak? Sepower-power kereta itu tidak ada manfaatnya. Memang kereta tu dijadikan, spesifikasi dia, tuan-puan sekalian, macam-macam potensi dia. Macam-macam. Dia boleh laju, dia boleh itu, boleh macam-macam lah. Ustaz nak cerita pun tak reti, Lamborghini tak ada, ya. Tetapi satu je tuan-puan, daya dia, potensi dia digerakkan oleh minyak. Bila tak ada minyak, tak ada manfaat dah enjin sebesar itu, tak ada manfaat dah kereta semahal itu. Subhanallah, potensi kita hebat. Potensi seorang manusia ni banyak. Allah bagi akal, Allah bagi hati, Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, Allah bagi apa lagi? Allah bagi emosi, Allah bagi panca indera. Ini semua adalah potensi-potensi yang ada pada manusia, tapi tak ada minyak. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa langsung. Dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, hati nurani, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian berpotensi menjadi orang yang bersyukur. Jadi kekuatan tu ada, potensi tu ada. Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi hati nurani. Boleh jadi hamba Allah yang bersyukur. Tetapi minyak dia tuan-tuan, apa minyak dia? Iman kepada Allah. Iman, percaya, yakin, teguh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru pandangan kita terpelihara, baru telinga kita terpelihara, baru hati nurani kita terpelihara. Tapi kalau minyak itu tidak segar, minyak tak bubuh, minyak tak penuh, minyak tak ada mata pun tak berguna, ada telinga pun tak berguna, ada hati nurani pun tak bawa dia ke syurga. Kenapa? Minyak tadi adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasa tak bubuh minyak, kereta tak bergerak, macam mana kita nak melalui pergerakan harian kita tanpa kita bubuh minyak dulu pagi-pagi? Minyak apa nak pakai ni, puan-puan? Puan-puan, nak pakai minyak apa? Petronas? Nak pakai minyak apa pagi-pagi? Iman.
Iman. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ustazah teringat pula satu cerita kan, ya, sambil-sambil lah. Ustazah pernah satu ketika suami ustazah tu nak memudahkan urusan ustazah, dia bagi ustazah seorang driver. Ambil ni tuan-puan, daripada mana? Daripada negara Indonesia. Ya, dalam masa yang sama, hamba Allah tu juga, ya, masa tu ayah ustazah sakit kan, jadi nak membantu juga. Jadi seronoklah, dah ada pemandu. Masa tu kami nak pergi ke Terengganu. Pemandu ni bawa kereta. Tengah-tengah highway tu, lepas pada Kuantan nak ke Terengganu tu, highway dia kan kosong, kiri kanan hutan kan. Tiba-tiba kereta tu makin lama makin perlahan, makin lama makin perlahan. Jadi Ustaz tanya dengan dia, kenapa kereta ni makin slow? Itulah Bu, sudah ditekan-tekan ni, dia kata. Ini sudah habis ditekan ni Bu, ya. Tapi keretanya enggak bisa laju, sudah habis ditekan. Lama-kelamaan kita pun terhenti kat tepi jalan. Jadi ustazah masa tu terfikir juga, rosak ke kereta ni? Jadi yang memandu pun dia kata, kenapa ya Bu kereta ni? Jadi ada ustazah berempat. Maksudnya tak masuk driver, kita orang bertiga. Salah seorang cakap, tak ada minyak. Jadi driver ni pun baru terfikir, oh minyak ya? Jadi ni betul-betul luruh bendul punya driver. Oh minyak ya? Jadi kita pun sama-sama tengok kat bahagian minyak tu. Memang habis dah tuan-puan. Habis dah. Jadi kan Masya Allah ujian sungguhlah. Kalau kat Sungai Buloh tahan lagi habis minyak tuan-puan, ustazah kan telefon kat Mimah, tolong hantar minyak. Ni dekat highway yang kiri kanan ni hutan. Allah Akbar, subhanallah, mana ceritanya yang penganjur dah menunggu ni bila nak sampai. Jadi Masya Allah, subhanallah, kami tak ada jalan sebab tak ada minyak. Kereta ada, driver ada, penumpang ada. Cukup syarat kereta tu dah. Ya, rotek bayar, insurans ada. Tuan-puan, minyak. Terpaksa hubungi, adalah yang kami kenal kat sekitar tu, call. Tolong, macam nak buat? Dia datang kot jalan-jalan mana tah yang boleh hulur minyak kat tepi highway tu. Dia tak masuk highway, kat tepi highway tu dia hulur minyak. Subhanallah, tuan-puan. Kita tak berdaya melalui hidup ni tanpa iman. Imanlah yang menjadi minyak yang nak bawa kita sampai ke syurga, tuan-puan sekalian. Ada dua syarat paling penting nak masuk syurga. Ada orang kata macam ni, oh buat baik boleh masuk syurga. Baik, cuba andaikan kalau yang berbuat baik tu adalah orang yang bukan Islam, non-Muslim. Dia buat baik, dia tolong jaga rumah kita sebab dia jiran kita masa kita tak ada. Kita balik kampung, kita travel, dia tolong jaga. Dia siramkan pokok bunga kita daripada rumah dia. Ya, makna dia pancutkan air pipe tu sampai siram pokok bunga rumah kita. Soalan ustazah, itu kebaikan ataupun tidak? Kebaikan. Benda baik. Seronok tak dapat jiran macam tu? Seronok, baik dia. Ataupun kawan sekerja kita. Ya, Masya Allah, bagus dia. Kita sakit, dia kata tak apa. Kerja awak, paperwork tu saya boleh tolong buat. Nanti awak semak. Baik tak dia? Baik. Apa yang dia dapat daripada kebaikan dia? Dia dapat habuan dia di dunia sahaja. Di dunia dia dapat. Kalau dia bisnes, dia untung. Dia berkawan, orang sayang. Ya, dia ramai kawan dia. Networking dia luas. Kenapa? Dia baik. Tapi akhirat dah tak laku dah. Kenapa tak laku? Sebab untuk meretasi sempadan akhirat tu, dunia, alam barzakh akhirat, dua benda kena ada. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman. Buatlah baik macam mana pun kat dunia, Allah balas kat dunia saja. Akhirat tak ada lagi dah. Habis, selesai dah kat dunia. Kenapa tak boleh bawa sampai akhirat? Syarat tak cukup. Syarat dia adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah amal soleh. Cuba adik kakak bayangkan, kalau itulah syarat nun di akhirat, supaya ada kekuatan kelangsungan hidup akhirat tu pun pakai iman.
pakai amal soleh. Di dunia juga begitu. Kita tak ada kekuatan yang gagah untuk mendepani tanggungjawab, amanah, ujian hidup, ya. Kekuatan nak melaksanakan perintah Allah, kekuatan nak meninggalkan larangan Allah, kekuatan nak menguruskan kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Kita takkan ada kekuatan itu kalau tidak ada dua syarat, iaitu pertama iman, kedua adalah amal soleh. Itu masuk kat sini tuan-puan, masuk kat sini, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tadi, jaddidu imanakum, kuatkan iman kamu, perbaharui iman kamu. Iman kamu dah lusuh, iman kamu dah lemah, iman kamu dah tak ada tenaga dah. Iman kamu tu, macam mana kamu nak urus anak-anak, macam mana kamu nak urus kehidupan kamu? Iman kamu dah lusuh. Baju lusuh, kita buat apa? Sedekahkan. Itu salah konsep sedekah kita kan. Dah lusuh kita sedekahan, ya. Yang lawa tu sedekahkan, bukan yang lusuh, ya. Baju lusuh kita tak nak pakai dah. Kereta lusuh, trade in. Semua yang lusuh-lusuh ni, sifat manusia tu dia tak nak lagi menggunakan yang lusuh, tak cantik pada pandangan mata. Tapi kita boleh guna minyak yang lusuh, iman yang lusuh. Minyak masak kat rumah kita pun tak nak pakai 3-4 kali, kolesterol lah apalah macam-macam kita kan, ya. Tapi inilah yang kita belajar sekolah rendah dulu, yang cikgu pendidikan Islam ajar sekolah rendah dulu, nak pakai sampai umur 40. Punyalah lusuhnya iman kita. Ya, dah belajar dah ustazah. Bila? Dulu form 3. Sekarang umur berapa cik? 66. Takkan nak pakai ilmu semata-mata form 3 dulu. Lusuh iman kita tuan-puan bila kita tak cari ilmu, ya, yang benar, yang menambahkan kekuatan iman tersebut. Tapi itulah yang berlaku. Lalu sahabat bertanya, macam kita sebut tadi, kaifa nujaddid imanana, macam mana kami nak mengukuhkan iman kami? Maka Nabi SAW menjelaskan, kau perbanyakkan menyebut kembali kalimah La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila aku beramal, tu maksud la ilaha illallah, ya. Sangat besar, luas maksud dia tuan-puan. Sekadar yang Ustaz boleh sebut, bila kita kata tidak ada ilah kecuali Allah, ilah ni termasuklah maksud dia pengabdian diri kita hanyalah kepada ilah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan amal ibadah kita bercampur-campur dengan tujuan-tujuan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biasakan ibadah-ibadah kita, perkataan yang kita sebut, amalan yang kita buat, sedekah yang kita keluarkan, dakwah yang kita lakukan, kita dah biarkan, terbiasa mengandungi perhatian-perhatian kepada yang selain Allah, apa akan berlaku? Iman kita makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Jadi macam-macam yang akan berlaku nanti dalam hidup. Kenapa? Kerana iman yang tidak kukuh dan kuat lagi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita, ya, memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Dan ustazah mengajak kita pada pagi ini untuk kita berzikir dengan zikir la ilaha illallah, buat menyuci hati kita yang kotor, buat meneguh iman kita yang lusuh. Ya, mudah-mudahan diperteguhkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad
InsyaAllah ya tuan-puan sekalian, mulai hari ini zikir la ilaha illallah kita biarlah sekurang-kurangnya paling minima 1000 kali. Boleh tak tuan-puan? Sebab ini untuk kita, untuk kita. Kita cakap pasal hijrah nak masuk syurga. Nak masuk syurga ni tuan-puan sekalian syarat dia keimanan kepada Allah. Sebab tu siapa yang mengakui la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Jadi sebab itu kalimah la ilaha illallah ini Masya Allah mesti betul-betul lah tuan-puan ya, digemakan dalam hati kita dan dalam hidup kita.